Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Zakia binti Zakaria, nombor matrik S54792. Hari ini saya akan membentangkan mengenai esei isu pencemaran sumber air. Okey, sumber air yang bersih merupakan elemen asas dalam keperluan manusia. Air yang bersih diperlukan untuk tujuan kelangsungan hidup dan di samping memenuhi keperluan sampingan yang lain. Walaupun bumi diliputi oleh 71% lautan, tidak bermakna air tersebut boleh digunakan terus tanpa perlu melalui rawatan yang khas sebelum disalurkan kepada pengguna. Maka, sumber air yang bersih diperlukan untuk menyalurkan air ke setiap premis domestik dan industri. Namun, aktiviti pencemaran sumber air ini telah semakin berleluasa. Ini menjadikan kos untuk merawatnya semakin tinggi. Tidak hairanlah apabila pihak syarikat yang menguruskan perkhidmatan ini akan mengambil masa yang lama untuk proses pembersihan dan ini akan memberi kesan kepada ketiadaan air dalam komuniti masyarakat untuk satu tempoh yang panjang. Persoalannya, apakah punca dan kesan yang boleh diakibatkan oleh pencemaran sumber air ini di negara kita? Baiklah, Assalamualaikum. Di sini saya ingin menyatakan beberapa punca yang menyebabkan masalah pencemaran air ini sering berlaku walaupun terdapat penguatkuasaan di negara ini. Baiklah, punca yang pertama yang dapat saya berikan adalah kerana tiada kesedaran dalam diri setiap masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar yang menyebabkan berlakunya pencemaran air. Terdapat segolongan masyarakat yang suka membuang sampah merata-rata yang menyebabkan longkang tersumbat, membuang sisa-sisa bahan dari kilang ke sungai yang mencermarkan air dan mengakibatkan kehidupan dalam sungai mati. Dan juga aktiviti perlombangan haram yang menjadi salah satu punca berlakunya pencemaran air ini. Baiklah, hal ini bukan sahaja menyebabkan kita kekurangan sumber air yang bersih, malah kita juga akan kekurangan sumber makanan di mana hidupan sungai dan laut akan mati akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Oleh itu, masyarakat perlu tingkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar agar dapat memberi manfaat kepada setiap masyarakat di negara ini sekaligus meningkatkan ekonomi negara dan menjadi contoh pada negara-negara luar. Baiklah, punca yang seterusnya adalah kerana penguatkuasaan undang-undang yang lemah di negara ini. Hal ini mengakibatkan aktiviti-aktiviti haram yang dijalankan di negara ini semakin berleluasa seperti perlombangan haram yang mengakibatkan pencemaran sungai. Kerajaan perlu mengambil tindakan yang tegas kepada individu yang melakukan aktiviti haram ini seperti mengadakan denda yang tinggi supaya ia tidak berulang lagi. Selain itu, kerajaan juga perlu memantau kilang-kilang yang terdapat di negara ini dan menggalakkan proses penapisan supaya sisa air yang dibuang ke sungai atau laut tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia atau bahan toksik. Jika mereka tidak mengikut prosedur yang ditetapkan atau melanggar undang-undang, kerajaan perlu mengenakan denda dan saman yang tinggi kepada individu-individu tersebut. Dapat kita lihat bahawa penguatkuasaan undang-undang yang tegas juga amat penting untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran air. Oleh itu, kerajaan juga harus memainkan peranan yang penting supaya pencemaran air ini dapat dibanteras dengan segera. Sekian, terima kasih. Bahan kimia yang menyebabkan pencemaran air. Yang pertama adalah bahan kimia yang dibuang oleh kilang di dalam lautan ataupun di dalam sungai. Contohnya seperti merkuri, asbestos, sulfur, fosfat dan nitrat. Yang kedua adalah logam dan pelarut daripada industri. Yang ketiga adalah penggunaan bahan-bahan kimia dalam kehidupan harian. Contohnya seperti alatan pembersih rumah, cat, minyak motor dan pelarut yang dibuangkan di dalam parit ataupun dibuang di dalam tandas. Terdapat setengah bahan daripada mereka mengambil masa yang lama untuk dilarutkan di dalam air. Contohnya seperti styrofoam yang mengambil masa lebih kurang 80 tahun dan aluminium yang mengambil masa 200 tahun untuk dilarutkan di dalam air.
Yang keempat adalah tumpahan minyak seperti petroleum di lautan. Yang kelima adalah sisa nuklear yang dihasilkan oleh industri-industri perubatan yang dibuang di dalam lautan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Hema Darshini, anak perempuan Kribanathan dan nombor metrik saya adalah S54525. Hari ini saya ingin memberikan sedikit penerangan mengenai kaedah-kaedah seseorang individu boleh mengambil untuk mengenal pasti pencemaran air. Okey, kaedah pertama adalah kaedah yang paling senang seseorang individu boleh untuk mengenal pasti pencemaran air adalah melalui pemerhatian. Sebagai contoh, dengan memerhati warna sungai, kita dapat melihat adakah sungai itu tercemar ataupun tidak. Okey, katakan sungai itu nampak gelap dan juga keruh. Ini memberikan makna bahawa sungai itu telah pun tercemar. Okey, ini mungkin disebabkan pembuangan sisa-sisa domestik dari longkang yang disalur dari longkang terus ke sungai, menyebabkan warna dia bertukar dari biru ke warna yang lagi gelap. Okey, kaedah kedua adalah mencari punca selain daripada pembuangan sisa-sisa domestik. Ada sungai yang tercemar bukan disebabkan pembuangan sisa-sisa domestik. Sungai itu tercemar disebabkan oleh kilang-kilang yang berada di sekitar kawasan itu. Okey, kilang-kilang juga membuang bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan toksik ke dalam sungai. Kaedah ketiga adalah mengesan melalui bau sungai. Okey, kita tahu pun bahawa air yang bersih tidak mempunyai bau yang kuat, bau yang busuk. So, dengan mengesan bau sungai itu, kita dapat mengenal pasti adakah sungai itu tercemar ataupun tidak. Jikalau sungai itu mempunyai bau busuk yang sangat kuat, dan ia akan membuatkan kita tidak selesa berada di kawasan itu. So, ini memberikan makna bahawa sungai itu tercemar. Mungkin disebabkan pembuangan sampah sarap ataupun pembuangan sisa-sisa kimia ke dalam sungai itu menyebabkan sungai itu mengeluarkan bau yang sangat kuat. So, sebagai individu yang bertanggungjawab, kita tidak perlu bergantung 100% pada pihak berkuasa untuk mengenal pasti adakah sungai tersebut tercemar ataupun tidak. Kita juga boleh mengambil langkah-langkah sendiri untuk mengenal pasti adakah sungai itu, air dari sungai itu boleh digunakan dalam kehidupan seharian ataupun tidak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Wan Azli Aina binti Wan Yusof, nombor metrik S50578, akan membentangkan peranan masyarakat supaya pencemaran air tidak berulang lagi. Di seluruh dunia, berbagai program dan aktiviti yang berkaitan dengan usaha menyayangi, melindungi dan memelihara alam sekitar diadakan. Namun, setelah 48 tahun, sambutan tersebut diadakan, betapa baikkah kualiti air? Kerajaan sentiasa berusaha mengambil pelbagai langkah dan tindakan wajar untuk memastikan keadaan persekitaran sentiasa bersih. Namun, sifat masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan kurang prihatin merupakan antara cabaran menangani isu pencemaran sungai ini. Untuk menangani masalah ini, masyarakat memainkan peranan yang sangat penting. Antara peranan masyarakat ialah sebagai ibu bapa, kita haruslah mendidik anak-anak yang bakal menjadi pengguna alam ini agar dapat melahirkan masyarakat yang sedar akan tanggungjawab mereka dan bersama-sama menjaga khazanah ini. Kesedaran pengguna di peringkat awal akan menjadi pemangkin kepada jaminan supaya sumber alam ini akan terus selamat. Selain itu, kita juga memerlukan penguatkuasaan yang bersepadu dalam membantras pembalakan haram dengan memaklumkan perkara itu kepada pihak berkuasa untuk tindakan susulan. Dengan adanya kemajuan teknologi, ia memudahkan kita meningkatkan kesedaran terhadap pemeliharaan sungai, terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Contohnya, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter, orang ramai boleh memainkan peranan lebih aktif untuk menangani kes pencemaran sungai yang semakin meningkat dengan melaporkan sebarang perbuatan tidak bertanggungjawab.
Di samping itu, sebagai seorang pengurus kilang, langkah yang perlu diambil ialah dengan menyediakan tangki takungan bawah tanah yang merawat. Hal ini kerana tangki takungan bawah tanah dapat mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik terus ke dalam sistem peparitan dan juga boleh merawat air dengan menggunakan bioteknologi. Selain itu, sistem peparitan di kawasan perumahan dan perindustrian juga mestilah dibina saluran paip kas agar bahan-bahan dapat dikumpulkan di dalam tangki takungan sebelum disalurkan ke dalam sistem peparitan. Manakala di sepanjang parit utama, kawasan tersebut juga haruslah dipasang perangkat sampah untuk mengatasi masalah sampah sahab yang dialihkan oleh air dan memudahkan pengurusan penyelenggaraan. Setiap anggota masyarakat perlu sedar bahawa usaha pemeliharaan patut menjadi teras dalam diri masing-masing kerana kesedaran dalam diri setiap individu adalah sangat penting. Tidak ada makna sambutan Hari Alam Sekitar diraikan setiap tahun namun kesihatan dan kesejahteraan alam semakin merosot. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farsyahira binti Ruzaini, S47201. Saya di sini ingin membentangkan kesan-kesan akibat pencemaran air terhadap semua hidupan alam ini. Okey, pertama saya akan fokus terhadap kesan terhadap manusia, haiwan dan juga Tuhan. Okey, pertama adalah kesan terhadap manusia. Okey, seperti kita lihat, penggunaan air adalah biasa digunakan oleh manusia dalam aktiviti-aktiviti harian mereka. Salah satunya memasak, makan, minum, mandi, membasuh dan sebagainya. Okey. Bila ada timbulnya isu pencemaran air, biasanya akan mengalami masalah gangguan bekalan air. Seperti contoh, di Selangor. Di Selangor, bila ada masalah isu pencemaran air, mereka terpaksa memberhentikan pembekalan air bersih terhadap penduduk. Jadi, penduduk yang terjejas tersebut akan mengalami masalah gangguan air dan mereka terpaksa beratur untuk dapatkan air yang bersih, ataupun mereka terpaksa menggunakan air yang sedia ada untuk menggunakan untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Okey. Yang seterusnya, bila kita terbiasa sangat menggunakan air yang tak berapa bersih, air tersebut mempunyai virus ataupun bakteria yang membahayakan kesihatan manusia. Salah satunya penyakit yang manusia boleh hadapi ialah penyakit kulit, sakit perut, keracunan makanan, demam dan sebagainya. Okey, bila ia makin berlanjutan, ia boleh menyebabkan kanser kulit dan juga boleh membawa kematian. Okey. Seterusnya, kesan terhadap haiwan dan tumbuhan. Okey. Haiwan dengan tumbuhan juga memerlukan air untuk meneruskan hidup. Okey. Bila isu pencemaran air berlaku, paling terkesan adalah kehidupan haiwan yang di dalam laut. Oleh sebab apa? Disebabkan mereka memerlukan oksigen untuk meneruskan hidup. Bila air yang tercemar, ia boleh menyebabkan kekurangan oksigen dan mereka akan sesak nafas dan akhirnya mati. Okey. Bukan setakat haiwan di dalam laut saja, haiwan di dalam darat juga memerlukan air untuk kekal cergas dan elakkan hidrasi. Okey. Kesan terhadap tumbuhan pula, tumbuhan juga memerlukan air untuk teruskan hidup. Kalau tidak, mereka akan layu dan juga akan mati. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebagai kesimpulannya, masalah ini tidak boleh dipandang enteng dan dijadikan bahan permainan politik dengan begitu mudah. Hal ini kerana banyak pihak yang akan terjejas jika tiada tindakan tegas dan efisien yang diambil oleh pihak yang berkenaan. Selain itu, masyarakat khususnya juga tidak boleh mengambil mudah isu ini. Seharusnya masyarakat perlu mula mengambil ikhtiar yang bijak bagi mengelakkan isu pencemaran air ini menjadi lebih teruk. Jika bukan kita yang mengubah nasib kita sendiri, maka tiada pihak lain yang boleh membantu kita mengubahnya. Dan jika bukan sekarang, bila lagi kita dapat membantras permasalahan ini secara menyeluruh. Sekian daripada kami kumpulan 2. Sekian, terima kasih.